Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan dia bahawa melihat oleh Nabi Isa, dan diriwayatkan bahawasanya melihat oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kita sebut dah antara Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud. Tak ada rumah dia, tak ada rumah dan tidak berkahwin dia. Dia duduk dengan pelajar-pelajar dia, pengikut-pengikut dia, dipanggil Hawariyun. Ada kata 12 orang. Jalan semacam, pergi kat tu, pergi kat no, rata berjalan. Nabi Isa alaihi salam. Kepercayaan kita ahlu sunnah wal jamaah, Nabi Isa tidak mati sampai sekarang. Lepas tu dia berada di mana? Dia berada di langit yang keempat. Lebih kurang lagu itulah. Dia berada di langit yang keempat. Apabila berlaku peristiwa, seorang murid dia belok dengan dia. Orang yang ikut ramai-ramai dengan dia, belok dengan dia, yakni beritahu kepada kerajaan pada masa tu, kerajaan yang zalim nak bunuh Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa dikhianati oleh murid dia. Maka Allah Ta'ala buat peristiwa tu, apabila diketahui tempat kedudukan Nabi Isa, maka tentera-tentera hak raja pada masa tu pergi serbu jumpa Nabi Isa. Jumpa tu sebenarnya bukan Nabi Isa, tetapi rupa dia serupa Nabi Isa. Allah Ta'ala buat rupa pengikut dia tu serupa dengan Nabi Isa. Maka diigat dan disalib. Disalib, yakni dipaku di tiang yang macam biasalah hak kita tahu tu, cross tu kan. Salib tu, maka dipaku Nabi Isa alaihi salam lagu tu. Bukan Nabi Isa lah, pengikut dia. Maka sampai sekarang orang Kristian mempercayai Nabi Isa yang disalib. Kerana apa disalib? Dia kata Nabi Isa ini adalah penebus dosa atuk kita. Siapa dia? Dosa Nabi Adam alaihi salam. Apabila dia keluar daripada syurga kerana melakukan kesilapan. Ni kepercayaan Kristian. Maka berdosalah anak cucu dia, tak ada seorang abuk tangguh menebus kesalahan atuk dia. Maka Nabi Isa sanggup sebagai menanggung kesilapan atuk dia. Nabi Adam dia kata, maka dia rela disalib. Maka disaliblah dia. Kita orang Islam hak disalib tu bukan Nabi Isa. Tetapi sekalipun bukan Nabi Isa, tetapi rupa dia sama dengan Nabi Isa. Maka katanya ulama, sampai sekarang hak yang dilukis di Kristian tu, salib tu, maka diukir muka dia sama dengan Nabi Isa. Ya, sebab anak murid dia hak khianat dia tu, maka rupa dia diubah serupa dengan Nabi Isa. Maka rupa Nabi Isa akhirnya turun, ya, muka lebih kurang itulah. Memang itulah muka dia. Tak tahulah rupa hak dipahak sekarang tu rupa sama dengan anak murid Nabi Isa. Tetapi ceritanya, memang anak murid dia diubah rupa serupa dengan Nabi Isa. Nabi Isa hak sebenar dinaikkan warafa'na, dan kami angkat Nabi Isa di sisi kami, yakni di langit. Nabi Isa naik ke langit, duduklah dia, hiduplah dia, pada akhir zaman dia akan turun. Tu kepercayaan kita sebagai orang Islam Al-Sunnah. Dia akan turun. Dia duduk di langit pakai oksigen kau tak? Pakai kau tu duk. Pakai kaca tu. Duk. Dia duduk lagu tu.
karamah dia, mukjizat dia. Tu Nabi Isa alaihi salam. Pelik sangat cerita dia. Sehingga orang-orang Kristian menganggap Nabi Isa tu Tuhan, anak Tuhan. Bisa telajuk dia. Tetapi kita, Nabi Isa bukan Tuhan. Tetapi sekalipun bukan Tuhan, dia tetap Nabi yang dimuliakan oleh kita sebagai orang Islam. Jangan kita hina pula. Sebut Nabi Isa, wak sengih, wak lawuk, wak apa dia. Sebut Al-Masih, kita wak lawuk. Ada orang kata, tak tahulah orang Jamin dulu pun. Kelenda Masihi. Kelenda kafir panggil. Masih ni hari lahir Nabi Allah Isa alaihi salam. Sekalipun tidak tepat kira dia, tetapi Al-Masih itu nisbah kepada Nabi Isa. Kalaulah Al-Masih yang dimaksudkan itu adalah Nabi Isa, maka haram kita hina. Kelenda Al-Masih ni, kelenda Masihi misalnya. Kena hormat kerana dia Nabi Tuhan juga. Dia kata kepada dia Nabi Isa, melihat oleh Nabi Isa akan dunia dengan rupa perempuan yang tua, yang sangat huduh atasnya daripada tiap-tiap perhiasan. Pakar perhiasan. Ini nak gambar ke dunia. Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi Isa, dunia ni seperti seorang perempuan tua. Hakikat dia ni. Satu benda yang huduh, yang tak ada orang nak. Kalau nikah dengan orang tua, nak. Jamuh kulit dia, supaya bukan kulit. Supaya dengan batai getah. Rasa khipuk lagu tu. Maka perempuan tua ni digambarkan kepada sesuatu yang huduh rupa dan tak ada orang nak. Tetapi dunia lagu tu lah. Tetapi perhiasan dia, Masya Allah, nya solat, nya makeup sehingga jadi seolah-olah perempuan muda. Maka mocik tua ni lah yang mengkhianat kita ni kadang-kadang. Sekali berkata, saya tak si perempuan tua. Dunia perempuan tua yang berhias juga. Berarti kita mulut saja tak si. Tapi, main-main. Mocik umur 90 pun dia jangan comel supaya tolong. Maka bersabda ia baginya, berapa orang suami yang telah berkahwin engkau akan mereka itu? Berapa orang tok laki orang mu dapat goda? Nabi Isa kata, orang tino ni. Orang tino ni dunia. Maka Nabi Isa kecek kia. Mu dah dunianya. Orang tua ni, okey. Berapa tok laki orang mu dapat goda? Nak kata mu dapat goda manusia tu, suami orang lelaki kau perempuan kau. Berapa orang mu boleh goda dengan tipuanmu lagu ni? Maka menjawab dunia itu, tiada dapat aku hinggakan mereka itu. Ramahlah. Kita tak tahu dapat tertipu dengan dunia. Kecek sedap. 10 riyal tak tertipu lagi. 20 riyal tak tertipu. 100 riyal. 200 riyal. 100 ribu. Sudah. Sejuta. Tak bunyi mulut tak bunyi dah. Tak sih tapi tak bunyi mulut. Dulu tak sih. Dunia. 10 riyal. 100 ribu. Tak bunyi dah. Adu baru. Nyo tak bunyi nyo. Juta. 2 juta. 15 juta. Lagu mana kita? Ketar kakak-kakak. Kuat sangat tarik ke dia. Semua benda di atas permukaan bumi itu dunia. Pitihnya, perempuannya. Perempuan uduh, tak ada masalah apa. Perempuan, kok comel. Tak ada apa. Itu dunia berlaku-laku. Maka bersabda ia, adakah mentolak mereka itu akan dikau atau mati mereka daripada engkau? Mu dapat goda manusia dia. Dapat goda. Berapa orang tok laki orang mu dapat goda? Mu goda dia sebentar saja ke, dia dapat sedar ke, dia tertipu ataupun pakai mati dengan terkena kok kamu tertipu denganmu. Maka berkata ia, bahkan aku punuhkan sekalian mereka itu. Yakni siapa aku mati duk gila kat aku. Bukan kata tertipu sebentar ya. Maka sabda Nabi Isa alaihi salam, tercengih aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal. Betapa tiada mengambil teladan mereka itu dengan sekalian suami engkau yang dahulu. Wallah. Katanya Nabi Isa, aku pun heran. Patut tok laki mu ni orang mu duk goda sekarang lagi. Dia tak fikir ke hak dulu tok laki mu mati. Gitu aku rosok ke dia. Maknanya orang yang tertipu, suami-suami, maknanya orang yang tertipu dengan dunia. Dia tak tengok kau orang dulu pernah tertipu dengan dunia. Tak ambil pelajaran kau. Pakai mati dengan lagu tu pas orang matinya tipu di dunia.
Maka orang hok duduk tertipu lagi, dia tak ambil teladan, kau ambil pelajaran kata. Dunia ni menggoda, menipu sehingga kau mati. Bukan kata seminggu duduk dengan dia, tipu dia. Dok, siapa mati. Nak mati tu ingat pitih lagi. Pitih. Ada orang mati sebut pitih. Juta, 2 juta, 3 juta. Tengok. Duk ingat kok pitih. Jangan. Maka mati lagu tu gak nyanyo lah. Jadi kita minta lindung, minta Tuhan kepada hati kita kekuatan nak lawan dunia. Dunia ni bukan semua orang minat. Ada orang tak tertipu banyak bab, tapi sebab ni dia tertipu. Bukan kata dunia ni, misalnya orang kalau bab, hamba kalau bab orang tino dok, lambat, mari lari bergambo, insya-Allah selamat. Tapi kalau bab pitih, kalau bab pangkat, kalau bab benda lain, ada orang kalau bab lagu ni kalau tak lebar kak, bab benda-benda tino tak sih. Tapi kalau bab pitih, kalau nak harta, nak tanah, nak kereta, nak gapo, benda hok tak bawa kepada akhirat lah. Maknanya dunia semata-mata, payah nak jawab juga. Tak apa. Kamu nak lagu mana kita. Memanglah dunia tak semua orang tertipu dengan dia, tapi ada bab tu dia tertipu dalam bab ni. Tipu dalam bab hiburan. Tipu dalam bab goni, bab hobi kita. Hobi minat kereta. Allahu Rabbi. Siapa orang lain tak boleh dapat tipu kita. Dunia tak boleh pitih. Tapi kalau kereta, ini minat kereta, sodah. Patuh selalu. Jadi manusia tu ada kelemahan dia. Hiburan, goni, apa dia, maka ada kelemahan kita. Tu dunia. Jangan rasa sedap kata, hamba dok bak apa dia? Iya, bak apa? Kadang-kadang orang tertipu dengan sebab ya bukan semua dunia dapat menguasai dia. Tapi dalam bab ni dia lemah selalu. Bab yang ke-8 menyatakan membesarkan diri. Besar diri ni bukan kata gemuk. Awak ni tak boleh ni, mazmumah ni. Apa? Awak hidup membesarkan diri ya. Awak makan apa dia? Dah tu bab lain. Tak dosa tu. Berat lah kata. Maka membesarkan diri ini tidak berdosa. Membesarkan diri itu lagu tu. Maksud membesar diri itu, rasa diri itu hebat. Rasa besar lebih pada orang. Apa maksud saya? Besar diri awak. Apa maksud besar diri? Tu kuguh ya. Tapi kecek ya Rabbi. Tak saya terima pendapat orang. Ego, sombong, takabur, besar diri. Jalan manggok. Sekak ada duit, sekak gapo dia ni. Kaya, sekak ada pengaruh ni. Gini. Gitu maksud besar diri dia. Penyakit hati membesarkan diri. Rasa diri lebih mulia. Tu besar diri. Rasa hebat. Berbanding dengan orang lain. Kita tak boleh rasa lagu tu. Kalau hati kita ada rasa lagu tu, berarti hati kita sakit. Kelebihan tak apa. Kita lebih dari sudut ilmu. Masya Allah, awak ni cari ilmu ke jadi takabur. Dah. Cari ilmu itu mah mudah. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, beramal sebanyak-banyaknya, jadi orang baik sebaik-baiknya. Ikutlah. Cari dunia kau apa. Tak salah. Tetapi apabila rasa besar diri itu salah. Besar diri itu rasa salah. Kadang-kadang bukan ada ilmu pun tak ada ilmu rasa besar diri. Masalah juga. Jadi kadang-kadang ilmu tu cari banyak tak apa. Tapi rasa kita lebih pada orang lain itu mazmumah. Kita diri itu lebih pada orang lain. Orang alim dengan orang jahil ni tentu dah lebih orang alim. Nisbah dia. Memang hormat dari sudut kemuliaan Tuhan beri orang alim lebih mulia daripada orang biasa. Sekalipun semua tu hamba Tuhan. Tetapi orang alim lebih mulia. Tetapi perasaan orang alim tu kalau dia rasa dia lebih mulia, hak tu tak molek. Kemuliaan itu adalah anugerah daripada Allah. Rasa bersyukur, terima kasih kerana buat saya jadi orang alim. Tu sepatutnya. Tetapi dia rasa dia hebat. Hak tu tak molek. Kerana apa? Apabila seorang itu merasa dia besar diri dengan kelebihan dia, berarti dia lupa itu adalah pemberian Tuhan. Ilmu ko, takwa ko, rajin zikir ko, rajin selawat ko, tawaduk ko, zuhud ko, boleh tinggal maksiat. Tu kelebihan. Kadang-kadang ada orang tak boleh tinggal maksiat. Hamba boleh buat belakang soni maksiat, hamba tak boleh tinggal. Ini masalah pula. Jadi kita boleh tinggal maksiat tu satu rezeki daripada Allah Ta'ala. Sepatut bersyukur. Tak rasa besar diri, rasa hebat. Ni masalah hati. Jadi kita kena perhati. Kalau ada benda ni, ada dalam hati hamba sikit-sikit ni. Buat. Masa belajar sikit-sikit ni, belajar.
Jadi kita tahu dah. Pelajaran dalam ilmu kita, bab yang ke-8, jangan rasa ada besar diri. Berarti kalau mari perasaan besar diri, kita sedar benda ni salah. Masalah kita nak buat suku pasal, tapi kita tahu, kita belajar. Sekarang saya tahu dah. Oh, membesarkan diri ni satu sifat penyakit hati punya. Oh, hati saya sakit lagi, bukan bersih lah. Ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu, bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang yang lain dengan sifat kesempurnaan. Ikutlah awak sempurna dari sudut ilmu, dari sudut gapo. Orang tua dulu, antara amalan orang tua dulu, tua kita dulu, kalau dia pakar dia tak buat pakar sempurna. Mesti ada, dia pakarlah comel setara mana, mesti dia akan buat benda ada tak sempurna. Pakai kain pelekat cari sikit ko. Biar jangan sempurna sangat. Takut jadi rasa hebat, rasa jadi takabur pula. Kalau pakai selipar balik ko, warna-warni ko. Pakai comel dah, pakai selipar ko balik. Biar ada kurangnya. Pakai comel dah, tapi baju sebelah dalam cari misalnya. Ataupun pakai syat tak kena dengan warna. Jangan buat sempurna. Daripada atas hujung kepala sampai hujung kaki, jangan buat sempurna sangat. Itu amalan orang tua lah. Tak syarat deh. Kalau orang pakai comel pun tidak syarat jadi kata takabur. Tetapi orang tua dulu supaya nak mengingatkan. Supaya burung meruk. Kita tengok burung meruk tak? Burung meruk kayak apabila dia kebai ekor dia. Dia pun dah bangga lah. Comel dia kan. Burung meruk ni. Tapi apabila dia tunduk saja dia tengok kaki dia pun kecil mula. Jatuh mulai ekor dia. Apa? Kaki dia huduh. Burung meruk ni dia comel belakang, tapi bawah yang paling yang tengok kaki dia, kecil lalu ekor dia, turun lalu. Apa Tuhan nak ajar? Comel dia. Tengok kaki, mesti kaki dia. Bukan patuh, bukan kecuk, kaki dia warna hitam, huduh. Tak comel kaki dia. Bukan kata warna macam kaki ayah. Ayah comel kaki dia. Warna kuning, comel, bersih. Kaki ayah. Sekalipun tak aja pakai kasut. Kalau pakai kasut pun main kaki ayah juga. Pelik juga ayah ni. Tetapi meruk ni perangai dia, kaki dia huduh. Apabila dia tengok kaki dia kecil lalu, ekor dia tunduk lalu. Nak ajar kepada kita, comel setara mana pun, lagu tu lah. Meruk ni dulu dia saing dengan gaguk. Dia saing dengan gaguk. Atau kali dia pakat, dia kata gaguk. Kita saing dua ni, kata aku ni ingat nak. Kita buat projek kau, kita badi comel diri kita. Lagu mana? Gini. Mucak aku. Cak biar comel lah. Burung gaguk pun. Merah. Cak comel jadi burung meruk. Gi aku pula. Katanya gaguk. Cak aku pula. Burung meruk pun ambil cak hitam, simbuh. Gelak gelemak kau itu. Gelak guk-guk. Hitam habis burung gaguk. Ngepek bahasa burung gaguk. Wak. Duk ngepek kok meruk. Tengok burung gaguk tu, ngepek. Duk ngepek kok bahasa meruk ni aku cak dia comel. Dia jadi comel aku pula. Cerita zaman dulu ni. Jangan buat dalam akidah kau apa dia dok ni cerita dah. Jangan buat sungguh gak hidup, jangan serius gak nak react video orang gak. Ada orang tu serius lalu. Bagi cerita, bagi nak suka-suka nah. Kecek ni hidup jangan serius gak. Nabi Muhammad tak seserius lagu tu. Nabi Muhammad serius dalam hidup. Tapi maksud serius ni bukan sebenarnya kecek. Dah Nabi Muhammad kadang-kadang suka, kadang ketawa. Tak semestinya orang ketawa tu orang tak serius. Kadang-kadang orang senyap tu orang tak serius dalam hidup. Mikir bab dunia lebih-lebih serius kenapa? Bukan serius. Kalau orang serius orang fikir akhirat. Fikir sunnah Nabi, fikir nak menggembirakan hati orang. Antara sunnah Nabi adalah menggembirakan hati orang. Dan melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya. Ini takabur. Sekalipun keadaan sebenarnya memang lagu tu. Orang jahil dengan orang yang alim. Orang jahil lebih hina lah kita kata di sisi Tuhan. Mana-mana. Orang jahat, orang maksiat dengan orang baik. Orang baik lebih mulia. Orang jahat, hina. Memang lagu tu hakikat dia. Tetapi jangan hati kita merasai lagu tu. Apabila lagu tu, saya tak boleh tegur lah orang maksiat. Bukan. Tegur, tetap royak benda ini tak baik, tetap royak benda ni maksiat. Tak semestinya apabila seorang itu menegur kita kata, awak rasa diri awak baik itu. Bukan. Menegur itu suruhan daripada Allah. Kita orang baik kena tegur orang jahat. Kerana, bukan sebab kita takabur. Bukan. Sebab itu suruhan.
Rasa takabur tu kadang-kadang kita tak tegur orang jahat pun rasa hebat dah. Tak syarat. Nah, ada orang pahala ni, oh awak tegur tu, awak rasa awak mulia sangat tu, awak sempurna. Apa lagu setunya? Saya tegur tu Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh, rasa mulia tu mazmumah. Kalau hamba rasa lagu tu, punuh hamba, berdosa hamba. Nah, ada orang pahala apabila tegur orang tu, oh, rasa baik sangat awak. Apa rasa baik? Saya tahu rasa baik tu berdosa, tak molek. Apa saya tegur awak tak boleh? Oh, tak boleh tegur lah. Baru rasa molek. Siapa dia ajar lagu tu? Ada orang buat alasan lagu tu. Karut juga tu. Maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan dari hati. Ingat, dari hati kita kalau ada lagu tu cepat-cepat buat. Siapa dia kau kita? Kita orang alim dah, kita tok guru, kita orang besar kau gapo dia? Kita budak-budak kau kita gapo? Kalau ada lagu tu ingat dari hati kita masih berpenyakit. Penyakit hati bukan hok hospital IGN Institut Jantung Negara tu. Tak, bukan. Hok ni penyakit maknawi, penyakit perangai. Penyakit nafsu. Penyakit dalam diri, hati tu. Dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Maksiat ni tak nampak dah. Besar diri tak nampak. Tetapi lama-lama orang perasa. Orang sombong ni, orang rasa besar diri ni orang perasa kadang-kadang. Memanglah dia sembunyi. Tapi kadang-kadang terperasa. Kerana, manusia itu dalam hati memang tak ada orang tahu. Tetapi manusia bergerak melalui hati. Apa yang ia buat, apa yang ia kecek, keluar daripada hati dia. Asal daripada hati. Maka kalau hati tak molek, dia akan tubik di perkataan. Lambat laut sampai bila dia nak kontrol, dia nak gapo, akhir sekali ikut tubik juga. Sebab tu memanglah kita tak nampak. Tetapi dia akan zahir lama-lama. Orang tak ikhlas, orang tak kabur, orang goni niat tak molek. Dia akan timbul akhir sekali. Sampai bila dia nak bertahan. Tapi kalau orang ikhlas, dia akan boleh bertahan. Siapa selagi mana dia ikhlas, selagi tu dia boleh bertahan. Sebab tu kita tengok guru kita. Allah, usaha dakwah dia, letih penat ke apa dia. Berpuluh-puluh tahun. Kadang-kadang mati dengan lagu tu. Ya. Tak ada berkurangnya semangat dan hemah dia. Sebab apa? Kerana dia ikhlas. Kita nampak dia. Kalau dia tak ikhlas, nak puji orang, nak sokong orang, 2-3 lekong berhenti. Malah lah apa. Kita tak serupa dia. Tetapi kita tengok semangat dan hemah dia. Oh, jangan tak boleh nak lawan. Sebab orang kata, saya tak tahu mana hati saya. Tak tahu, tapi lama-lama dia akan zahir lah. Orang kata lori gula, kalau aksiden, lori gula tu bit gula. Kalau lori pasir, aksiden tu bit pasir. Lama-lama, tanya masalah, timbul perangai dia. Perangai hasad, perangai deki, perangai gapo, duduk dengan manusia tahu. Duduk sore tak nampak lagi, dia ni sobar kau gapo, cerawi tugas kau pergi gapo, tahu lah. Dia ni tak kabur kau gapo dia. Tahu. Firman Allah Ta'ala fa bi'sa maswal mutakabbirin. Maka artinya sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri iaitu api neraka Jahannam. Seburuk-buruk tempat tinggal adalah tempat orang takabur di hari akhirat, yakni duduk dalam neraka. Tu seburuk-buruk tempat katanya Nabi. Tak ada kata neraka ni comel, tak ada. Neraka itu benda tempat buruk, tempat Tuhan marah. Lagu tu. Maka siapa dia duduk situ? Antaranya orang yang takabur. Dalam hati dia. Bukan amu sebut dah, bukan pakaian takabur. Pakaian ni adalah takabur ni adalah sifat hati. Kita ngaji kan penawar bagi hati. Semua kita ngaji sifat mazmumah tu sebab hati dah. Sifat hati, bukan sifat anggota, bukan sifat pakaian, bukan sifat harta, bukan sifat kenderaan, bukan sifat gapo, tetapi sifat hati kita tu. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bahagian yang menceritakan ia Nabi akan dia daripada Tuhannya yang maha mulia. Allah Ta'ala Muhammad cerita mengenai Tuhan dia. Tuhan kita lah, kehebatan Tuhan kita. Tuhan kata apa? Al-kibriya uridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Artinya ketinggian itu selendaku. Al-kibriya'u takabur. Besar diri itu adalah selendar. Selendar nak Tuhan. Yakni pakaian Tuhan, yakni sifat Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan tak boleh panggil takabur lah. Bapa? Sebab benda tu layak dengan dia.
Kita ni apa tak layak takabur sebab benda tu tak layak, macam menipu lah, macam tak sedar diri. Kelebihan yang awak ada tu kelebihan tu hebui. Tiba-tiba awak rasa besar diri. Tak kena bukan gapo sebab bukan kelebihan awak. Kalau kelebihan awak, padahal layak awak rasa besar diri. Maka Tuhan kalau dia lebih pun rasa layak sebab kelebihan dia sungguh. Lah ni kita tak boleh rasa takabur sebab bukan hak kita. Menipu lagu tu. Maka kita nak kata takabur ketinggian, kehebatan dan kebesaran kainku azamah besar. Kebesaran itu adalah kain pelekatku juga. Pakaian aku. Mu tak sudah ambil lah perangai takabur dan perangai besar diri ni adalah perangai aku. Yakni perangai aku lagu mana? Sesuai dengan aku. Kalau aku ni mulia, azim, orang puji aku, ya layak dengan aku. Aku besar, ya. Kerana aku memang bisa sungguh. Mu ni kalau mu rasa mu besar diri, mu takabur sifat siapa? Mu nak takabur tajuk gapo? Tajuk ilmu mu. Siapa dia ilmu mu? Yang mu jadi tak kaya lagu tu. Comel mu. Mu comel apa dia bui? Mu sendiri gapo dia ada, tak ada. Maka salah kalau mu takabur. Tapi kalau aku, indah pun aku, hebat pun aku, ilmu pun aku. Padahal orang tak marah, betul. Tidak jadi kau mazmumah gapo dia, apa mazmumah gapo kehebatan bagi Tuhan. Maka barang siapa mencabut dan merebut ia akan daku akan satu daripada keduanya. Siapa dia berebut pakaian aku saat ni? Nak ambil selendang aku, nak ambil kain pelekat aku, yakni kebesaran saat ni ataupun sifat besar diri saat ni, tu pakaian aku, tiba-tiba mu nak pakai juga selendang ni. Kebesaran selendang azamah. Nescaya aku campur ke dalam api neraka jahannam wala ubali, aku tak percara, tiada aku peduli. Perangai apa lagu ni? Menipu lagu ni. Biar rasa agak kelebihan tu semua itu daripada Allah. Bukan kata salah tak saya merasai saya lebih. Boleh rasa lebih, tapi rasa lebih itu adalah pemberian Tuhan. Jangan rasa lebih semata-mata rasa saya pun lebih. Bukan kata alim itu lebih ya, tapi rasa lebih diri tak boleh. Rasa ilmu tentulah lebih mulia daripada jahil. Orang baik lebih mulia daripada orang alim. Ya, tetapi saya lebih baik pada dia. Tak boleh lagu tu. Bermula kibria itu meninggi ke atas yang lain dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang lain. Rasa adalah, gapo-gapo ikutlah. Azamah itu keadaan sesuatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Dia hebat, dia mulia, dia tak perlu kepada orang. Tu azamah dah tu. Rasa besar, mulia diri dah tu. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Al-Kibriya itu lebih besar lagi. Kerana dia melihat kemuliaan, kesempurnaan. Azamah ni, dia rasa dia tu sempurna, tak perlu ke orang. Tapi kibriya ni siap hina orang dah pula. Azamah ni dia rasa gitu. Kerana ia kesudahan bagi yang keduanya. Semua tu berlaku, kedua-duanya tu berlaku. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang, yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang. Sebab itulah takabur lebih besar daripada azamah. Takabur lebih besar kerana dia digambarkan seperti selendang di atas. Kibriya pula, azamah pula digambarkan seperti kain. Sama-sama pakaian tetapi hak ni lebih besar lagi. Kalau awak bersifat dengan takabur lebih besar lagi berbanding sifat azamah. Adalah makna hadis ini bahawasanya kedua-dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala tiada patut keduanya melainkan bagi Allah. Ya betul. Kenyataan ni dah. Maka barang siapa membesarkan diri, maka seolah-olah ia merebut akan sifat Tuhan. Maka patut bahawa dilemparkan akan dia ke dalam api neraka. Orang lupa ni. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadum fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Artinya tiada masuk ke dalam syurga oleh seseorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi. Sawi tu kalau kita kata-kata dia ada benih dia ni. Alu biji sawi ni hitam tu. Membesarkan diri. Kalau ada dalam hati kita rasa besar diri, tak layak duduk dalam syurga. Orang dalam syurga tu orang bersih. Maka takabur ni benda kotor.
Benda tak layak bagi hamba yang benar di sisi Tuhan. Kau kena buai? Ya, kena buai. Barulah boleh duduk dalam syurga. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela. Demikian juga sebaliknya adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Merendah diri. Ataupun tidak merasai ada kelebihan apa-apa. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Artinya tiada menambah oleh Allah Taala akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang yang lain. Melainkan akan kemuliaan. Tuhan tidak tambah. Kita maafkan orang. Tak jadi hina kita. Bodoh mu. Orang buat nak kau mu maaf. Hina tak kita rasa. Tidak kita bodoh. Nah, Tuhan kata tak. Kalau semakin mu maafkan orang, semakin Tuhan tambah kemuliaan. Orang akan nampak, Masya Allah dia. Benda lagu ni pun maaf. Tambah mulia. Tetapi kita nak maafkan orang ni, kita rasa bodoh. Aku ni, orang buat nak kat aku maafkan orang. Tidak kau nampak hina, nampak bodoh pula aku jadi. Dah. Tuhan kata, beki otakmu, cara mikirmu, yang sebenarnya kalau mu maafkan orang, hak tu kemuliaan. Orang nampak, Masya Allah dia. Tapi kita nak maafkan orang ni, tengok. Dan tiada merendahkan diri oleh seorang kerana Allah. Merendah diri kerana Allah lah. Melainkan meninggi akan dia oleh Allah. Jangan rasa bila kita rendahkan diri. Kita hormat kepada orang tua misalnya. Kita siung tangan orang tua. Kita khidmat pergi selipar ke dia. Kita kacai ke dia. Kita hormat apatah lagi guru kita. Orang tua biasa kau kita tawaduk ataupun sama-sama sayang kita. Kita hormat kau sayang kita. Sekalipun sama lebar dengan kita. Kita suruh dia makan dulu. Kita hormat ke dia. Masuk tandah tak berebut, tak berapa dia. Kita hormat ke dia. Adakah jadi hina kita kalau kita rendah orang dia? Tak, bokeh bertambah mulia. Tapi payah orang nak buat. Orang kata, apabila mu nak nampak hebat, mu nak wikau orang semacam, nampak tasawuf. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal libasa wa..." Basuh kepala ketika wuduk ni macam mana dalam mazhab Syafi'i? Sebab ada yang kata kena basuh satu kepala, ada kata basuh rambut depan saja pun okey dah. Hak mana keduanya semua tu betul. Kau guana gini. Dalam mazhab kita basuh sikit pun tak apa dah. Dalam mazhab kita sapu kepala ni sikit pun tak apa dah. Kalau nak sapu rambut, rambut dalam kawasan kepala. Nak sapu semua, sunat hukum dia. Sapu sedikit wajib, sapu banyak sunat. Kenapa surah Ikhlas dipanggil sedemikian sedangkan tak ada pun perkataan ikhlas dalam surah tu? Surah Ikhlas ni surah Qul Huwallah. Katanya ulama, siapa dia yang selalu baca Qul Huwallah, Tuhan akan beri perasaan ikhlas kepada dia. Tu sebab tu dipanggil surah Al-Ikhlas. Orang jadi ikhlas. Lepas tu nak suruh jaga tauhid, baca kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun. Siapa dia selalu baca kuliah, insya-Allah hati dia akan tetap dengan Tuhan. Akidah dia akan kuat. Kuliah tu kelebihan. Kita kata kuliah tak ada bahas sangat bab tauhid, patut qul huwallah dah surah tauhidnya. Dak gitu. Nak kata guano. Kerana mentauhidkan Tuhan itu adalah orang yang ikhlas sebenarnya. Sekalipun tak ada perkataan ikhlas, tetapi sifat-sifat dalam surah Qul Huwallah tu menyebabkan seorang itu jadi ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan kelebihan dia jadi ikhlas. Kawan saya nak pinjam duit saya dan dia berjanji nak bayar balik dengan interest 20%. Saya tak minta pun, tapi dia berkerah nak beri. Kita rezeki nak beri 20%. Macam mana itu interest tu? Gini. Interest yang jadi haram adalah riba. Yakni orang yang beri duit tu, beri hutang tu, paksa kita untuk bayar lebih. Manakala kita pula, orang yang berhutang, sunat bayar lebih. Orang yang berhutang, sunat bayar lebih. Saya nak bayar lebih,
Lebih 20% pula Sanawi. Itu terpulang kepada dia kebajikan yang dia buat dapat pahala sunat. Kerana apa? Kerana membalas jasa orang tolong kita wi hutang. Baru orang semangat nak wi hutang kita. Ni kita bayar sama sendah sepuk, siap minta pula. Kurang sikit. Pulak lah. Orang tolong kita dah wi hutang kita dah, patut kena bayar lebih. Nabi lagu tu kalau hutang Nabi akan bayar lebih. Saya ada kawan sokmo. Sokmo duk gora dengan suami dia ketika ada wuduk. Bila bersentuhan tidak batal. Saya royak lah. Sejak kecil duk dengan ustaz ngajar, tak pernah lagi dengar suami isteri bersentuhan tak batal wuduk. Lepas tu dia kata Profesor Abewa. Profesor Abewa. Tu ceramah boleh bersentuhan. Dia ceramah jelas katanya. Sebab dulu Nabi ketika solat dia alih kaki Aisyah. Puas bui dah video ustaz-ustaz mengajar pun dia tetap dengan pendirian dia. Boleh kau ustaz tolong penjelaskan sikit. Masalah batal ismaya setuh dengan perempuan ni khilaf mazhab. Mazhab Syafi'i ni ambo jawab menurut mazhab Syafi'i sebab sini orang Syafi'i saja. Tak sedok koya lah mazhab lain, tak tahu apa. Syafi'i pun tak faham. Nak jadi mazhab lain, nak pak mazhab koya Jadi kawasan mazhab Syafi'i setuh batal ismaya lah. Mazhab lain setuh tak batal semaya, mazhab Hanafi kau apa dia. Bukan kata jadi Wahabi selalu, tapi biar jelas. Awak setuh tak batal semaya? Ya. Awak setuh bini awak tak batal semaya? Ya. Saya mazhab Hanafi. Tak marah. Ni tak tahu alik-alik jatuh, mengaku Syafi'i setuh tak batal semaya. Karuklah benda lagu ni. Awak siapa dia? Saya Poklih. Bapa awak pakai baju supaya tu email, pakai jubah. Saya nak mengaku saya Poklih. Karuklah lagu tu nya. Tanya Poklih pula. Awak siapa dia? Saya tu email. Tu email ke mana pakai baju biru pistol pun. Karuklah lagu tu. Kata mazhab ni, tapi amalan mazhab lain. Jadi pening ngajar lagu ni. Mazhab Hanafi tak ngajar lagu ni. Mazhab Hanafi yang ngajar molek. Di India kau gapo dia di tempat lain ngajar mazhab Hanafi molek-molek. Contohnya mazhab Maliki kau mazhab lain kau gapo. Jadi molek teratur molek orang ada mazhab ni. Ni Kobe Kose, profesor ni ada masalah juga profesor ni. Kalau dalam cerita Kastria Baja Hitam dulu, jahat dia Profesor Coronatu. Dia lah tu. Penjahat dalam cerita Baja Hitam dulu. Cerita Jepun. Kawan saya seorang ustaz pergi umrah. Dia mengajak jemaahnya untuk mendoakan kejatuhan kerajaan sekarang. Allahu Akbar. Apa hukumnya ustaz boleh kau berdoa lagu tu? Pergi ke Mekah, buat umrah, ustaz dia ni pergi doa supaya kerajaan ni runtuh. Kerajaan runtuh ni penuh lah demonya. Hidup tak tenang lah lagu ni. Naik orang ni doa jadi runtuh. Sepatutnya pergi ke Mekah, tempat comel dah, bawa hajat, bawa niat supaya Tuhan baiki kehidupan kita. Jangan niat jatuh lagu tu. Niat supaya dia memerintah dengan baik, supaya Allah Ta'ala bimbing dia, supaya Allah Ta'ala bantu dia. Kalau dia jatuh naik, betul juga ke? Tak betul juga pun. Hak ni panggil ta'asub. Bapa ta'asub? Kerana dia rasa orang lain tak boleh buat kebaikan, kecuali pulai dia. Kumpulan saya saja, hak baik. Orang lain tak mungkin berlaku baik. Jadi apabila orang lain tak mungkin berlaku baik, baik saya doa dia hancur. Baik doa saya jatuh. Kita fikir kotak dia. Tuhan boleh ubah manusia tu. Takut demo Tuhan nak ubah jadi jahat tahu. Pergi ke Mekah, pergi doa benda lagu tu. Ni ustaz ni jahil ni. Tak tahu apa. Biarlah dia kata dia alim pun. Jahil tindakan lagu ni. Patut dia doa supaya orang jadi baik belaka. Bimbing pemimpin kita. Misalnya lah kalau dia kata tak molek, tak kena ngangi dia lah ni. Pasal ustaz Siratul Labi juga lah ni. Tak layak juga panggil ustaz lagu ni. Biarlah dia kata dia Islam, kau dia apa dia, perangai dia tak comel. Patut doa kebaikan. Dah jadi kau jatuh naik orang lain pun tak bukan comel, pun supaya tolong ya. Jadi tindakan lagu ni tak sedok ikutlah ustaz ni, ikut dia nak doa lagu tu dia akan tanggung di akhirat. Kalau dia kata perbuatan dia tu molek, dia tanggung dirilah. Kita doa pergi ke Mekah, doa supaya Malaysia ni aman sentosa. Pemimpin jadi baik-baik, rakyat pun jadi baik, kita pun jadi baik, anak kita pun jadi baik. Pemimpin tak semaya gege-gepa, anak kita tak semaya senyap. Pemimpin minat duit, marah tu gak. Kita minat duit, tak marah.
Siapa dia sebenar kita ni? Kita sebenar karuk sebenar. Duk tengok orang apa ceroh jahat. Pemimpin lipat, pemimpin rasuah. Kita orang bawah ni duk rasuah sikit-sikit. Biarlah tak lipat supaya banyak dia supaya. Tapi lipat apa dulu? Nipu pemimpin. Pemimpin dunia. Kita dunia penuh. Lepas tu, siapa dia duk jahat lah ni? Jangan buat taksub lah. Jangan kata orang lain tak boleh jadi lebih baik daripada kita. Ni perangai taksub lah ni. Bapa tak ada orang berlaku dia jadi baik tahu lebih pada kita tak tahu. Kepimpinan dia, pemerintah dia lebih indah daripada kita tak tahu. Takut kita hok karuk ni dok rasa baik. Manusia lain pun boleh jadi lebih baik daripada kita. Jangan dok koya kata kita saja. Rahmat Tuhan ni dok dekat demo saja ko. Ni panggil taksub. Orang kata taksub marah. Taksub ke parti ni. Parti dia saja boleh buat baik. Parti lain tak mungkin berlaku baik. Memang kena doa hancur lah dia. Pelik sungguh. Dia Islam ke la ilaha illallah. Dia sembahyang, dia puasa. Ini jadi taksub lagu ni. Parti ni kok benarnya. Ya demo taksub. Taksub ke agama sudah. Ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada ajar ke lagu ni. Ni bukan Nabi Muhammad ajar. Ni pelajaran sesak lagu ni. Ki apa? Ki duduk dengan parti semacam. Hidup parti, makan parti kau ni. Orang minat bola, hidup bola, makan bola. Dia parti pacaru. Ni taksub ni. Sepatutnya kalau parti tu benda tu molek, Islam kau apa dia patut dia ajar pengikut dia supaya doa kebaikan untuk orang. Kalau kita tak ada peluang untuk buat benda tu, we kau orang doa dia supaya dia. Apa jadi kita nak jogoknya? Takut orang lain boleh buat lebih indah daripada kita. Doalah kepada dia nya. Tak siapa nak, ambo nak buat dia. Allah gila kuasa entah tu kata. Kau orang lah doa dia kebaikan. Dah kita tak benar misalnya kita kalah kau apa doa supaya dia buat lebih baik daripada kita. Tak boleh kau ajar pengikut demo buat lagu tu. Ada masalah dah ni parti tu. Yak ke marah nyetok. Patut kalau tak tegur. Tu ya kerja ambo lagu tu tegur siapa-siapa dia apa. Kita orang agama lagu tu. Bukan kata atas nama misalnya parti kita ke apa tak boleh tegur dia maksum. Berat lagu tu, sesak lagu tu. Betul kau kalau perubahan alternatif yang menggunakan nama kita berbinti ke nama ibu. Perubatan alternatif yang menggunakan nama kita berbinti ke nama ibu. Contohnya Farah binti Hasan lah contoh. Adakah dilarang di dalam Al-Quran? Baru-baru ni ternampak post di FB yang menyatakan demikian. Mohon pencerahan Ustaz. Perubatan alternatif ini gini. Kadang-kadang orang nak cari nyakit dengan tengok nama. Tengok nama. Tak tahulah ada rasio kau di dalam nama tu. Biasanya ada kaitan dengan perubahan tubuh kita. Nabi pun suruh beri nama yang indah. Nabi suruh beri nama yang indah kepada seorang. Kerana nama ni kadang-kadang doa. Kita dok panggil dia. Maknanya mata ya mutu mautan maknanya mati. Mati kau itu. Dua tiga lekok mati. Mata ya mutu mautan. Fa huwa mayyitun. Nama pada apalah. Matilah kau itu. Maka mungkinlah cara dia belajar, cara nak kesal penyakit menurut nama. Aku tu dah lah. Nak kata betul sangat dok, nak kata salah sangat dok. Bukan kata nak ramah benda akan datang kau apa dia gini kau apa dia. Tu kalau kita tahu benda gaib tak ada lah kita tahu. Nak menuju kau apa tak boleh lah dalam bab tu. Cuma sekadar sebagai tanda. Ada orang tu dia guna nama, istilah nama-nama tu kira dia lah. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul tu biasalah. Alternatif. Pergi hospital pun gitu juga. Makan. Doktor tu kecek orang Inggeris daripada awal sampai akhir nampak macam bejok lah. Pakai speknya, pakai baju kecek Inggeris apa tak istilah tu makroorganisme apa dia kita putih habuk tak faham. Buat mek kita mati juga mek kita. Tolong sungguh. Bejok buah saja. Kalau tak bawa kecek dia kata buah. Doktor tu kecek buah saja. Hak bani bata tak boleh jawab kau sekali jawab kume. Sedap orang kita tak tahu kume masuk ke dalam saluran darah. Mungkin kita tak nampak. Sedap dia kata lagu. Tak ya bijak. Dia nak ngaku dia tak pandai. Tak boleh sebut kumai, sebut gani. Ambo boleh wayak. Apa dia menyakit? Sebenarnya ada kumai berada di celuh. Dah muka tak nampak. Boleh tak nak buah.
Kalau Tok Bomoh kecek lagu tu, dia kata buah. Kalau demo, buah juga. Usuk kali nak kata tak boleh jawab, saya tak erti, malu muka ya doktor habis piti beratus ribu masa mengaji. Gosok kali sebenarnya tersekak gitu jadi udara Allah. Bodoh ngam gitu, patah pak ke bawah gitu. Nah, kalau muka lain enggak salah semacam, kalau doktor betul semacam, gitulah. Jadi perubatan tu lagu tu ada betul ada salah tu biasa ya standard dia lagu tu. Nah. Hok doktor ada kita kata ada skema dia, ada cara dia, prosedur dia apa salah, apa tolong Nah. Biasa yang benda lagu tu. Lepas tu doktor tak jadi kafir ke? Nah. Pak cik tahu dalam 6 bulan pak cik boleh hidup. Oh. Percaya doktor. Oh betul doktor. Doktor lah akidah yang paling betul sekali. Masya-Allah. Doktor ngajar tauhid. Berapa banyak doktor kayak gitu? Awak tak ada harapan hidup. Oh, demo Tuhan kau. Ada kerja kape kau ada doktor. Tok Bomoh kerja gitu. Kape doktor. Kape Tok Bomoh. Ni panggil taksuk juga. Taksuk ke doktor. Sekali nak mati pakai PhD. Padahal tanya mati pakai baju doktor. Sumbak goni. Oh tanah dengan doktor. Nampak bisa sangat doktor dia. Kalau Tok Bomoh kerja salah semacam. Doktor kerja. Oh cak yo. Masalah. Okay. Manusia lah ni. Koya modeng. Koya modeng. Modeng tu mau tuding maknanya. Mau tuding, mau tuding, mati agama. Kalau kita kata lagu tu, dia kata kita anti doktor. Ambo pergi hospital, orang tua ambo pergi hospital. Tak anti doktornya. Cuma kecek tu, biar khabar. Kita siapa-siapa dia biar khabar. Kita ada Tuhan. Ni kalau doktor kecek. Awak ni, stage 4 dah. Maknanya tak lama, dalam 2 bulan. Caya kita. Tolong sungguh. Kita pun terpengaruh juga. Tolong sungguh kita. Kalau Tok Bomoh kecek. Tok Bomoh buah. Kecek. Tok Bomoh buah. Doktor percaya. Masuk ke apa dia dalam otak bapak kita. Siapa berimeh sungguh dengan orang kafir. Kalau ilmu orang kafir gak sujud sungguh. Kalau ilmu orang Islam gak hak ni salah. Hak tu salah. Hak ni salah. Perak. Ada orang tu percaya ke doktor. Dia tak tahu apa. Berimeh. Kalau Tok Bomoh. Syirik. Kurafak lah apa dia. Tak tahu apa. Kalau kita basuh kain-kain kena najis dalam mesin basuh automatik tanpa dibuai terlebih dahulu air najis kerana terlalu banyak. Adakah ia suci? Kain-kain itu diasing daripada kain-kain yang tak bernajis. Dan kita basuh dalam mesin basuh tu pun 2 kali raung. Sekali raung 2-3 kali bilah juga. Adakah ia suci ustaz? Gini, masalah basuh najis dengan sekali kau hukumnya boleh kau tidak? Khilaf ulama. Moleknya jangan buat lagu ni lah. Moleknya najis tu basuh suku dulu, biar hilang dulu, barulah kita bubuh dalam mesin, basuh sekali dengan bersih. Hak tu hak paling molek, tak ada ulama khilaf. Tapi kalau baru capu lagu tu ada ulama kata tak sah, ada kata ulama capu habis najis. Molek kita nak buat kebersihan ni jaga sikit, kita pakaian kita bukan supaya kafir, dia tak semayang, dia tak puasa, tak puasa, kaitan najis puasa. Dia tak semayang, dia tak gapo. Kita ni kaitan dengan semaya, kita nak pakai wak semaya kau gapo dia, underwear kita kau gapo benda-benda najis tu tengok dulu. Kalau tak ada najis tak apa basuh sekali, kalau tidak kena basuh. Basuh suku dulu. Kita semaya baik ada cuma cuci gitu. Kalau seorang itu terlibat dengan kemalangan jalan raya, selepas beberapa minggu doktor sahkan dia gila. Adakah dia wajibkan tunaikan semua perkara yang orang berakal tunaikan? Dah gila. Gila tak wajib semaya, tak wajib puasa, tak wajib gapo dah lah. Dah gila dah. Nama gila dah. Gila wajib gapo dia. Tak ada lah mukallaf. Bukan mukallaf lah dia nya. Ikut dia tak asyik puasa. Nampak segar dia. Nampak dia buah sedap. Dah gila. Gila buah. Kita berat lagi gila tak mengaku. Tak mengaku pasal tu. Gila tak mengaku ni. Kalau seorang itu terlibat dengan kemalangan Ustaz nak tanya. Solat duha 4 rakaat macam mana? Baca surah Ad-Duha setiap rakaat kau tahiyat awal kau mana boleh buat berlaku. Nak baca surah ke apa dia pun. Saja aku semaya sunat duha 4 rakaat kerana Allah Taala. Allah semaya 4 rakaat. Nak buat tahiyat awal boleh, tak usah buat pun boleh. Nak baca surah kalau baca tahiyat awal tak usah buat, tak boleh baca lah. Lepas pada tu surah. Lepas pada tahiyat awal. Kalau tak baca tahiyat awal baca surah sepanjang. 4 rakaat tu baca surah semacam. Manakala kalau semaya fardu zuhur 2 rakaat tu tak boleh dah. 2 rakaatnya boleh baca surah. Tu beza dia. Beza mai sunat baca surah sampai habis. Berapa 100 rakaat baca surah semacam 100 rakaat. Adakah mualaf yang baru masuk Islam kurang sembahyang kita kena tanggung? Kau ustaz.
kurang semaya kita kena tanggung kau ustaz. Apa kita kena tanggung? Kerana tu tanggung. Kita tanggung dia kau tak faham tu. Kita kena tanggung tu tanggung dosa dia. Kau kalau kita tanggung dosa dia, apa kita tanggung dosa dia nyo? Dok lah. Tetapi muallah lagu tu lah, bukan muallah pun tak semaya juga. Nak kata ke muallah. Ni hok tua ni. Hok umur 80 dok main haji cap-cap dok belaga ayah. Semaya bai pun dok. Berat lagi. Muallah mungkin dia baru, dia tak biasa lagi, dia tak mesra lagi hati dia dengan Islam sebab agama baru lagi. Mungkin dia semaya pun tak betul, tak gapo dia apa semua ni. Kalau perempuan ada kalau perempuan ada pendapat kata boleh baca ratik hizib, ada surah Al-Quran tapi niat zikir. Ada pendapat kata tak boleh baca langsung. Jadi ustaz setiap kali kedatangan hik saya ambil kesempat pendapat kuat kata tak boleh baca juga. Sebab saya baca juga saya jadi was-was. Saya rasa tak kena sebab tak suci. Jadi bagaimana ustaz? Boleh tak saya tak baca walaupun dah jadi wirid sebab saya ambil pendapat kata dah tak boleh baca. Dah mesti bacalah. Ikutlah. Dah baca tak boleh pahala. Lagu tu dah lah. Kalau baca boleh pahala. Ambil pendapat ada. Pendapat kata zikir tu boleh. Boleh baca sambil zikir. Sebab wirid ni sikit ya. Wirid kita ni apa dia. Sikit ya. Maka kalau baca boleh pahala, tak baca tak boleh pahala. Gitulah. Apakah hukum membeli kalender yang ada pihak katakan adalah pewaris Nabi? Ni pelik juga. Dan adakah majlis anjuran mereka dulu adalah salah satu aliran tarekat? Apa dia tak tahu maksud apa dia. Berkali kumpulan sesak berkali. Kumpulan ni kumpulan sesak berkali. Maknanya kalender dia waktu bit kalender, kumpulan sesak dia waktu bit kalender. Bila waktu bit kalender maka kalau kita beli kalender dia kau jadi macam sokong pendapat dia kau kuano kau. Kalau tahu benda tu lagu tu sesak sungguh macam kumpulan Wahabi misalnya. Ya waktu bit yo anjur ke jual table lah. Buka puasa bersama Wahabi. Syekh dia. Maka ataupun dia jual apa dia ko, barangnya ko, membelilah, bantulah Wahabi di Malaysia. Maka tak boleh beli sebab ajaran sesat. Contohnya lah. Bukan kata tarekat saja, maknanya contohnya Wahabi misalnya lah. Tarekat Wahabi dipanggil. Maka kalau tahu benda tu membantu lagi dakwah dia, maka tak boleh lah menyebarkan lagi. Tapi kalau semata-mata Wahabi jual goreng pisang, tak apa, dia bukan membantu, dia menyebarkan tu untuk dia makan anak beranak dia untuk dia makan, belanja makan, bukan nak menyebarkan dakwah dia lagi. Gitu. Tuan guru yang dikasihi, apakah sebenarnya hukum seorang wanita memakai gelar kaki? Terima kasih, love you tuan guru. Masalah orang wanita pakai gelar kaki tak boleh hukum dia kerana gelar kaki ni menimbulkan perhatian lelaki. Kita pakai gelar kaki ni gegok kaki dah. Kecing, orang akan paling. Maka setiap perbuatan yang menarik mata lelaki kepada kita. Seperti bunyi kasut. Ketak. Orang pun paling. Siapa dia? Maka benda tu haram. Dalam Al-Quran kata, jangan kita zahirkan perhiasan yang kita sembunyikan. Kita gerok kaki menyebabkan orang tahu kita pakai rata. Jangan buat lagu tu. Kerana menarik perhatian lelaki. Tak boleh pakai. Ustaz tolong ijazah amalan nak suruh orang tu pulang balik bagi saya. Motor saya baru dicuri. Allahu Akbar. Nak kata gua nak ujian demo sabar sikit dah. InsyaAllah jumpa tak jumpa tu insyaAllah boleh pahala. Usahalah baca Yasin lah niat kepada orang hak curi tu supaya hantar ke balik supaya Tuhan lembut ke hati dia. Tinggallah mana-mana biar jumpa. Adakah saya perlu qada semula solat Jumaat sebab solat lepas saya tengok di betih banyak darah sebab kena ketik pacak. Dimaafkan. Darah pacak ni sikit ada. Dimaafkan hukum dia. Misalnya kena ketik pacak kita tak boleh. Sudahlah. Kita tepek-tepek dah tubik dah apa hang tu dimaafkan. Tapi kalau banyak pun dimaafkan sebab darah kita. Ingat darah kita dimaafkan sedikit dan banyak. Boleh kau anak jantan nak pergi umrah haji sedekah mak ayah dia tak pergi lagi. Anak bimbel takut mek ayah tu seru hati. Bimbel umrah jadi tak sempurna. Gini, tak syarat minta izin daripada ibu bapa untuk kita buat umrah haji.
Dan kalau anak tu pergi, air bapa tak pergi, tak jadi dosa ke apa. Cuma lagu tu lah. Nak kata gua anu. Misalnya mek dia segera hati, Allah aku tak pergi lagi, mu pergi dah. Tak apalah rezeki anak dia dulu. Moleknya kalau boleh bawa sekali dengan mak ayah kita. Kita pun tak ada pitih juga. Tapi kalau untuk kita cukup. Tapi kalau nak bawa mek tak cukup mek. Bagaimana tahu kita nak pergi tu. Kena kecek molek lah. Beli hadiah besar-besar dia. Beli daripada umroh. Hilang tu. Pandai. Tapi tidak syarat lagu tu lah. Ataupun kita pergi senyak-senyak ko. Jangan biar seru hati ko. Lagu mana pandai-pandai lah. Kalau kita nak pergi. Cuma boleh kita pergi umroh. Tanpa ibu bapa kita tak pergi. Tak ada masalah apa. Wallahu a'lam al-Fatihah. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.